sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Tun Mahathir terlompat jua akhirnya. Demikian satu tajuk berita ataupun satu sumber daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Baru-baru ini kita dikejutkan selepas nama anak kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, iaitu Mirzan Mahathir, yang disiasat SPRM dan diarahkan oleh SPRM untuk mengisytiharkan kekayaan yang dimiliki. Tun Mahathir terlompat jua akhirnya. Akhirnya setelah anaknya Mirzan Mahathir disiasat SPRM dan diarah mengisytiharkan kekayaan dimilikinya dalam tempoh 30 hari, sebagai bapa penyayang, Tun Mahathir Mohamad nampaknya tidak dapat menahan sabar dalam dirinya lagi. Kali ini, tanpa mengambil masa yang lama, beliau terlihatnya begitu cepat melompat untuk mempertahankan anaknya yang dalam kesusahan itu. Tidak sebagaimana ketika rakan akrabnya, Tun Daim Zainuddin, disiasat dan menara ilham milik keluarga bekas Menteri Keuangan itu disita SPRM sebelum ini. Beliau waktu itu hanya menyindir kerajaan agar semua Tun juga perlu disiasat kekayaan mereka. Begitu juga dengan beberapa yang lain yang diambil tindakan oleh SPRM. Beliau sekadar mengecam dan mengeluarkan kenyataan media. Dalam pada itu, sidang media khas Mahathir adalah pada 22 Januari. Tetapi, bila anaknya sendiri disiasat dan diarah mengisytiharkan kekayaan dimilikinya, bekas Perdana Menteri itu nyata tidak dapat menahan diri untuk segera melompat. Sebelum ini, yaitu hanya semalam, beliau menempelak SPRM yang menyiasat anaknya sambil mendakwa Badan Pencegah Rasuah itu turut mengugut mahu memenjarakan anak lelaki sulungnya itu selama 5 tahun. Dengan itu, beliau mendakwa SPRM telah dipergunakan untuk melakukan kezaliman kepada musuh politik mereka yang sedang berkuasa di Putrajaya. Nampaknya mengeluarkan kenyataan media saja masih dianggap tidak memadai dalam mendepani anaknya yang disiasat SPRM. Kali ini Tun Mahathir mengadakan sidang media pada Isnin 22 Januari. Sidang media yang akan diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Apakah intipati sidang media khas Tun Mahathir itu nanti? Apakah ada sesuatu yang mengejutkan bakal didedakan sebagai serangan terhadap kerajaan, khususnya Anwar Ibrahim? Yang pasti, dengan mengadakan sidang media khas, Tun Mahathir kini benar-benar dalam mod perang terhadap Anwar. Di sebaliknya, usianya yang semakin menua dan tenaga pun tidak lagi secergas dulu. Tidak mustahil beliau juga pastinya akan mula mengumpul semua musuh-musuh politik Anwar, tidak terkecuali blok pembangkang PN, untuk memantapkan lagi keberkesanan perang terhadap Anwar. Seorang yang rajin memerhati gerak politik Tun Mahathir, jangan terkejut jika selepas ini bekas Perdana Menteri 2 kali itu tiba-tiba mengunjungi Najib di mahkamah sebagaimana dilakukannya pada Anwar pada 2016 dulu. Kata beliau, untuk mencapai hasratnya, Tun Mahathir sanggup melakukan apa saja dan beliau sentiasa ada dalil untuk mewajarkan tindakannya. Syahabuddin Husin, 20 Januari 2024. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Untuk anda bawahan yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar nama bekas Perdana Menteri. Nah, berkaitan dengan penyalahgunaan dana RM700 juta yang melibatkan 2 kerajaan yang lalu. Dan tempo yang disebutkan adalah pada tahun 2020 sehingga 2022, di mana pada ketika itu kita dapat menyaksikan 2 Perdana Menteri yang mengangkat sumpah.
yaitu Perdana Menteri ke-9 dan Perdana Menteri ke-8, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Kita juga tahu Ismail Sabri Yaakob sudah diambil keterangannya oleh SPRM. Tetapi persoalannya, di mana RM 500 juta dana itu? Satu perkongsian daripada FB page Prajurit Bangsa, kemana hilang 500 juta zaman Abah, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Kecoh di media sosial tentang isu penyelewengan dana kerajaan sebanyak RM 700 juta, apabila PDRM menyatakan terdapat laporan polis yang dibuat. Ia telah pun disahkan oleh Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Asyari Abu Sama. Pengarah Komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam turut mengesahkan bahwa pegawainya telah membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Setapak. Terbaru, SPRM mengesahkan bahwa siasatan terhadap penyelewengan ini telah dimulakan. RM 700 juta yang didakwa diseleweng bukanlah satu angka yang kecil. Sewaktu zaman keluarga Malaysia, kos perbelanjaan publicity dikatakan ketika itu mencecah 200 juta. Tetapi penjenamaan dan publicity berkenaan keluarga Malaysia disaksikan sendiri oleh seluruh rakyat Malaysia. Jelajah keluarga Malaysia, billboard, drama, iklan di TV komersial, media massa, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Naratif keluarga Malaysia yang menelan belanja publicity RM 200 juta masih lagi dikira masuk akal. Melalui perbelanjaan sebesar itu, diikuti dengan pelaksanaan program-program berkenaan, RM 200 juta yang dikatakan dibelanjakan zaman keluarga Malaysia masih lagi logik untuk dipertimbangkan, yaitu pada semasa pemerintahan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Berbeza sewaktu zaman publicity Malaysia Prihatin ataupun sewaktu zaman Abah memerintah. Dikatakan anggaran mencecah RM 500 juta. Dana RM 500 juta ini sangat banyak. RM 500 juta kemana dibelanjakan soal FB page Prajurit Bangsa. Sewaktu zaman Malaysia Prihatin, ia adalah tempo pentadbiran berkuat kuasanya PKP di seluruh dunia. Program publicity Malaysia Prihatin tak banyak pun yang dianjurkan seperti zaman keluarga Malaysia. Bermaksud, sebetulnya kos perbelanjaan yang digunakan adalah lebih kecil daripada kos perbelanjaan publicity zaman keluarga Malaysia. Tak logik RM 500 juta dibelanjakan. Tetapi penganjuran dan impak kepada rakyat tidak ada. Perbelanjaan RM 500 juta telah direkodkan dan dikongsikan oleh PMX, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu persidangan Dewan Rakyat. Dikatakan juga perbelanjaan publicity yang mencecah RM 500 juta adalah keterlaluan. Persoalannya, kemana pergi RM 500 juta berkenaan dibelanjakan dalam tempo pentadbiran yang singkat. Di dalam perkongsian dalam page yang sama, kemana perginya RM 500 juta, tak masuk akal perbelanjaan sebanyak itu dalam tempo yang singkat. Ditambah pula dengan tidak ada program berimpak yang dianjurkan. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian FB page Prajurit Bangsa, perbandingan perbelanjaan penjenamaan 3 kerajaan, Malaysia Prihatin RM 500 juta, PKP dinyatakan di sini, keluarga Malaysia RM 200 juta, tidak habis dan baki dibawa untuk tahun 2023, jelajah keluarga Malaysia, billboard, iklan TV komersial, dan lain-lain. Manakala Malaysia Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, tidak melebihi RM 100 juta, peruntukan buat Malaysia Madani 2024. Temu Anwar, sambutan setahun bersama kerajaan, Madani, billboard, iklan TV, komersial, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda di sini? Adakah Muhyiddin Yassin sekali lagi akan didapati bersalah ataupun bagaimana? Terus bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.